أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin sahaja jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di muka surat. Kitab kita ni nak habis dah ni, panduan solat berjemaah. Jadi kita berhenti muka surat 89, soalan yang ke-19. Betul Betul ke macam mana? Yang ada betul tak? Tapi itu yang saya tanda lah, rasanya betul lah tu. Saya tengok balik. Ah, 89, 19. Betul lah tu. Nah, soalan ke-19. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, adakah saf yang diselangi oleh mimbar dikira terputus perhubungan saf dan luput fadilat saf dan pahala jemaah? Kita tahu kadang-kadang kita semayang, dia ada macam apa, mimbar kan, menyebabkan saf pertama tu jadi terputus, ataupun pasal tiang, samalah tiang, menyebabkan terputus saf tu. Ada apa halangan bangunan yang apa, bangunan yang tetap kekal. Biasanya masjid lama-lama dia ada tiang besar-besar tu, menyebabkan saf terputus. Baik, apa hukum dia? Saf tersebut tidak terputus perhubungannya, bahkan pahala saf dan jemaah tetap diperolehi. Yang tak kira, pasal itu bangunan yang tidak dapat diubah, dia dah tetap. Jadi kalau kerana tiang ke kerana apa, saf tak dikira putus. Baik, maka saf pertama ialah saf yang di belakang imam, walaupun diselangi oleh mimbar. Belakang imam lah. Kadang-kadang ada saf pertama tu, dia ada mimbar yang terlajak sikit tu. Itu yang menyebabkan saf tu putus. Imam semayang di tepi mimbar. Mimbar tu menyebabkan terputusnya saf di hadapan. Baik, jadi tak ada masalah. Saf itu tetap juga dikira sebagai saf yang pertama. Budak-budak pun tidak memutuskan saf. Tak memutuskan saf. Cuma isu budak-budak ni, dia ada hadis Nabi yang sebut, yang Nabi minta supaya masjid ni jauh daripada sibyanakum, kanak-kanak. Maknanya kalau kanak-kanak itu yang mengganggu solat orang lain, dia mengganggu solat. Tapi kalau budak-budak tu duduk dalam saf tak putus. Memang saya pernah dengar orang kata putus, tapi kalau tengok dalam kitab tak putus pun. Cumanya kalau kita boleh susun, macam dalam kitab tuan-tuan baca dulu, yang belakang imam ni mestilah orang yang boleh ganti imam. Kemudian saf dewasa, lepas tu baru saf kanak-kanak 12 tahun ke bawah. Lepas tu barulah saf orang perempuan kan, ataupun khunsa, lepas tu barulah saf orang perempuan. Macam tu. Tapi kalau ada budak-budak yang duduk dalam saf, dia tidak memutuskan saf. Cuma ada orang sebutlah budak-budak ni dia tak sunat. Jadi adakah dikira najis di bawah kulub? Najis di bawah kulub itu tak dikira sebenarnya. Dia sebenarnya termasuk dalam najis yang tersembunyi. Dia duduk kat dalam. Betul tak? Dia duduk di dalam. Apatah lagi kita tahu dalam bab sunat ni, dalam mazhab kita wajiblah sunat. Ada dalam mazhab Hanafi kot, dia tak wajib. Sunat dia kata. Mazhab kita wajib sunat. Jadi dia ada khilaf juga. Dalam mazhab Syafi'i ni, orang lelaki wajib sunat, orang perempuan sunat. Orang perempuan dia tak wajib, sunat saja. Pasal orang perempuan ni dia isyarat dia sikit je, dia cucuk sikit macam tu je. Tapi orang lelaki ni dia bagi dia wajib. Tapi dalam mazhab Hanafi dia tak dianggap wajib. Baik, jadi saya nak ceritanya tuan-tuan,
Bab sunat ni najis di bawah kuluk tu pun tak dikira najis, bukan najis yang zahir, dan najis batin. Tapi kita pun kadang-kadang kita sembahyang, kita tengok budak-budak mana kita tahu sunat ke tak sunat, betul tak? Baik. Tapi budak-budak ni kalau dah biasa kita asingkan je lah buat soft, betul tak? Soft kanak-kanak, kemudian soft dewasa. Baik. Kemudian tapi kalau duduk soft pertama, boleh tak kita halau dia ke belakang? Tak boleh. Itu hukum dia memang macam tu lah. Kalau dia dah semayang, kita tak boleh suruh dia ke belakang. Kalau boleh, kalau daripada awal boleh lah kita kata duduk di belakang, boleh kita sebut kanak-kanak di belakang. Tapi larangan Nabi untuk budak-budak jauhi masjid ni supaya budak-budak yang mengganggu. Contoh masa solat dia naik atas orang ke, dia jalan depan orang, itu dah sampai mengganggu orang lain. Itu yang Nabi suruh macam tu, Nabi suruh jauhi, takut mengganggu orang yang sedang solat. Kita tahu tuan-tuan, semua benda dalam dunia ni dia ada tanggungjawab, betul tak? Tuan-tuan sayang pada kucing, bagus. Tapi kalau kucing berak depan rumah orang, tuan-tuan kena buang. Di segi hukum siapa belah kucing ni dia pandai. Tuan-tuan bagi dia makan, dia tak berak rumah kita, dia berak rumah orang. Tapi dari segi hukumnya tu, dari segi hukum kalau tuan tu panggil, memang kita kena main ambil skop, kita kena buang. Dia begitu. Belah kambing bagus belah kambing, tapi kambing main makan pokok bunga orang, kita kena bayar. Dia macam tu tuan-tuan. Ada anak ni bagus, tapi janganlah sampai ganggu. Boleh lah. Itu zaman boleh saja kalau unta yang dibiar ditangkap. Zaman Sayyidina Osman unta banyak biar berkeliaran habis. Duk kacau habis semua tanaman. Apa Sayyidina Osman buat? Tangkap kumpulkan. Kalau tidak, habis harta benda orang, unta sapu habis. Dia begitu tuan-tuan. Saddu zara'i dia bagi dah. Baik, tapi tak apalah tuan-tuan. Kalau boleh saya nasihatkan tuan-tuan, ada anak kalau dah sunat tu tak apalah, dah sunat kan. Ada sunat boleh buat main masjid. Kita pula kalau dah nampak ada budak-budak, kita sangka baik jelah. Dan sangka baik mungkin dia dah sunat. Baik, dan tak disyaratkan dia baligh. Malah dalam mazhab kita pun budak-budak boleh jadi imam. Betul tak? Boleh saja. Imam Syafi'i umur 9 tahun tak baligh lagi, tapi orang dah mengaji dengan dia. 9 tahun. Tapi orang Arab ni dia biasanya dia sunat waktu kecil. Cicik dia sunat lah. Baik, kemudian soalan yang ke-20, ketika i'tidal dalam solat jemaah, apakah imam sahaja yang disunatkan membaca sami Allahu liman hamidah, sementara mubaligh dan makmum membaca Rabbana walakal hamd atau Rabbana walakal hamd? Ini isu. Sebab ada orang setengah masjid dia buat macam tu kan. Dia tiru Mekah tuan-tuan. Dia mana boleh mengaji meniru. Mekah cerita lain. Kalau nak ikut macam Mekah ni perlih dia semua nak ikut Arab Saudi. Perlih dia nak ikut Arab Saudi je. Baik. Jadi tuan-tuan, ni kita tengok. Sebab ada saya pergi setengah tempat dia buat macam tu. Bila imam sebut apa? Sami Allahu liman hamidah, ada orang belakang Rabbana walakal hamd. Nya kuat dia buat macam Masjidil Haram tu. Tak, sebenarnya kita tengok jawapan dia. Menurut tafsir dan pandangan mazhab Syafi'i. Ni mazhab Syafi'i. Kita tengok mazhab Syafi'i lah tuan-tuan. Setiap orang yang solat, sama ada yang imam atau makmum, ketika bangun daripada rokok, sunat ia membaca sami Allahu liman hamidah. Ni jelas. Dalam mazhab Syafi'i, imam ke makmum, sami Allahu liman hamidah. Ini pengamalan di Malaysia. Janganlah kita pergi ambil Arab Saudi punya. Sana-sana lah tuan-tuan. Dan apabila sudah berdiri betul, maka sunat membaca Rabbana lakal hamd. Sama aja. Sama. Imam dengan makmum sama. Atau Rabbana walakal hamd, sama aja. Lakal hamd boleh, walakal hamd boleh. Tetapi imam sunat menyaringkan suaranya ketika berkata sami Allahu liman hamidah. Sunat. Ialah supaya makmum tahu. Dan perlahankan suaranya ketika membaca Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd, sementara munfarid dan makmum memperlahankan suaranya. Dan kedua-duanya, munfarid ni orang yang sembahyang seorang-seorang. Sembahyang seorang-seorang tak perlulah kuat-kuat. Makmum memperlahankan suaranya pada kedua-dua bacaan itu. Adapun mubaligh hendaklah menyaringkan suaranya pada tempat yang dinyaringkan oleh imam dan diperlahankan di tempat yang diperlahankan oleh imam itu. Mubaligh ni siapa? Mubaligh ni kalau suara imam tak dengar belakang, mic tak ada, baru ada mubaligh. Saya ada pergi setengah saya masjid saya sembahyang, mic punya jelas, ada pula mubaligh seorang. Dia pasal dia duduk meniru. Ini susah tu. Dia pergi Arab Saudi, dia meniru.
Saya pun pelik. Imam mic jelas bergema satu masjid. Bila imam semayang, dia bukan bila, dia bukan apa. Dia main benar-benar, tak tahu. Tu dia jadi mubaligh. Dia tabligh tuan-tuan, dia tabligh. Duduk belakang imam, dia macam tu. Imam sami Allah hamdah, Rabbana walakal hamd. Itu silap tuan-tuan. Mubaligh ni fungsi dia kalau suara imam tak sampai ke belakang. Adalah mubaligh seorang. Dan mubaligh di Malaysia dia kena sama. Kalau imam sebut sami Allahu liman hamidah, dia pun sebut benda yang samalah. Boleh? Rabbana lakal hamd ni tak? Ini cerita mazhab Hanbali. Sah ya. Ain. Sami Allah. Ain sami Allah. Memang bukan sami Allah, sami Allah. Sami Allah bukan Allah. Sami Allah. Sami Allah. Ya. Tapi sami Allah. Baik. Kalau baca sami Allah, sami Allah. Sami Allah. Dia macam ni. Sifat ni kadang-kadang kita bagi tipis pun dia anggap betul. Macam raw. Contoh sifat. Asalkan dia ada bunyi sifat tu. Contoh kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Raw lah kan. Tapi sifat dia tak sempurna. Yang sebenarnya Rabb. Dia ada sikit. Tu ada sikit. Tikrar tu dia kena ada. Banyak kita orang Melayu sebut sifat. Sifat tu ada. Tapi tak memenuhi. Mungkin 80%, 90%. Macam tu lah. Jadi dia macam kita sebut Sami Allah. Sami Allah. Tu ada. Betul tak? Tu ada. Nak tekan lagi boleh. Sami Allah. Terus sangat pula. Disebab tuan-tuan tahu kadang-kadang huruf tu dia jadi nipih kerana huruf setelah dia. Dia akan jadi nipih sikit tuan-tuan. Ra ada masa tebal, ada masa nipis. Huruf isti'la, huruf tinggi, ada masa dia tak boleh tinggi, dia kena rendah. Ustaz Tuhiri cerita panjang lah, detail lah bab ni. Contoh ra kan. Contoh macam mana? Wahiyya tafur. Tebal. Tafur tebal. Tapi masir nipih. Ilaihil masir. Ada orang tebal tak? Ilaihil masir. Salah tu dia tajwid. Sebab bila baris bawah, sifat dia kena nipih. Tapi benda tu batal tak? Tak batal. Pasal apa? Ini cerita sifat. Tebal ataupun nipih. Contoh. Ghairil dengar sedap kan? Ghairil. Salah. Betul ya? Ghairil. Bukan ghairil. Ghairil. Tipis. Kenapa tipis? Ra baris bawah. Tapi batal semayang? Tak batal. Tuan faham tak? Itu dia punya bunga-bunga Arab. Ra kalau baris bawah kena nipih. Boleh lah. Kalau baris atas kena tebal. Alhamdulillahi Rabb. Boleh tuan-tuan baca Alhamdulillah hirab bil hirab Rabb. Betul tak batal. Tapi sifat tak kena. Yang tepatnya Rabb tebal, pasti baris atas. Boleh no? Contoh yang lain. Ghairil. Ramai baca ghairil tebal. Tapi batal tak batal. Sebab dia sebut ra. Cuma dari segi sifat tu dia tak kena sangat. Contoh yang lain lah. Maghdu. Ramai sebut maghdu. Ghairil maghdu. Salah. Kita tengok betul ya Ghin. Betul. Tapi bila mim baris di atas, Ghin tu huruf isti'la. Memang tinggi. Tapi mim baris atas, dia kena jadi rendah. Bukan mar. Panjang tuan-tuan cerita dia. Maghdu. Pasal mim tu baris atas. Maliki yaumiddin. Ada orang macam ma salah. Bukan ma. Tapi batal ke tak batal? Tak batal. Pasal apa? Dia cerita bunga-bunga dia tu. Sama dengan Sami Allah. Dia kita sebut kita tahu. Betul daripada mana? Kalau hamzah macam mana? Sami Allah. Betul. Sami Allah. Sami Allah. Sami Allah dalam. Sami Allah. Dia dalam lah. Kita tekan sikit. Ain kita tekan di sini.
kalau alif di sini. Boleh? Boleh kan? Nah, maghdu. Ramai sebut ghairil. Ramai bukan mar. Dari situ orang dengar. Mar tebal. Mim nipis. Jadi huruf nipis, huruf istifal bertemu dengan huruf isti'la. Boleh lah. Jadi sami'allah. Tuan-tuan tekan di mana? Sini ke sini? Kalau sini, kalau nak ain kuat lagi, sami'allah, teruk sangat lah. Sebab kenapa jadi teruk? Sebab dia kena ingat setelah itu dia bersama dengan apa? Huruf rendah dengan huruf tipis. Betul tak? Contoh yang lain. Sebab dia sifat huruf tu bila dia bertemu, sifat dia tu dia berubah sikit. Irkab makna. Banyak orang baca irkab makna, bukan irkab makna. Irkam makna. Ba tu jadi mim terus. Ba bertemu dengan mim, makhraj dia sama. Idgham mutajanisain ke apa macam itulah. Jadi sami Allah. Betul lah tu, sami Allah. Kalau tuan-tuan tekan lagi jadi macam mana? Cuba tuan-tuan tekan sikit ain tu. Tekan sikit. Sami Allah. Oh, itu. dia kena ingat tu sebab setelah tu huruf dia bukan huruf yang isti'la. Isti'la tu macam huruf tinggi-tinggi lah. Kutubujat, qa, ta, ba, yang apa? Qa, hak yang tinggi. Ba, boleh ya? Tapi jangan sebut macam itulah. Kalau hamzah tu salah lah. Sami Allah. Sami Allah salah ha? Sami Allah. Betul tu. Nah. Baik, kemudian menurut tafsir, adapun apa yang berlaku pada setengah masjid di Malaysia pada akhir-akhir ini, yang lama dah ni. Ni pengarang pun dah meninggal dunia dah tuan-tuan. Siapa ni? Tuan Guru Haji Saleh Haji Ahmad, abang Ustaz Derih, meninggal pun. Di mana imam menyaringkan suara Sami Allahu liman hamidah, kemudian disebut oleh muballigh atau Bilal dengan menyaringkan Rabbana walakal hamd. Maka ini adalah kerana terpengaruh dengan amalan mazhab Hambali di Mekah dan Madinah Al-Munawwarah, dan ia juga pandangan Imam Malik, sedangkan mazhab Syafi'i seperti yang dijelaskan di atas. Ini bukan mazhab kita. Boleh no? Ini bukan mazhab kita. Baik, kemudian soalan sebelum saya lupa tadi tuan-tuan, kalau orang baca Sami Allah dengan hamzah tu batal sembahyang dia ke tak? Sunat. Sunat hay'ah lah tuan-tuan. Sunat hay'ah. Baik. Tak, kalau sikit-sikit tak apa. Macam tuan-tuan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul. Tapi dia sikit tajwid tak betul. Kalau betul macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala. Betul tak? Qala tu. Wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan baca macam tu ke tak? Ada yang macam tu tak? Sebab Sami Allahu liman hamidah dia bukan tajwid. Betul tak? Tapi ada yang macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi panjang pendek kena jaga. Panjang pendek rukun kena jaga, terutama tahiyat akhir. Jangan baca apa pendek, yang tak panjang tu tak panjang, yang pendek tu yang pendek tu tak bagi panjang, makna lari. Panjang pendek kena jaga. Tapi wajib tak baca 6 sebagai contoh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dallin wajib 6 ke tak wajib? 6. Tidak kan? Saya lu yang tu orang tanya tu. Masa saya ambil tauliah, saya ambil takmir tu, yang tanya saya pegawai JAKIM, dia ada 4 bilik 5 bilik. 1 2 dan 4 bilik. Bilik terakhir tu pegawai JAKIM. Saya lepas je takmir tuan-tuan, tapi disebabkan takmir penuh. Takmir Lani semua penuh tuan-tuan. Lani dia pun ambil takmir penjara saja. Takmir penjara SA. Tapi masalahnya kena pergi waktu sekolah, mana boleh pergi. Takmir. Saya dulu takmir bagan saya lepas. Saya telefon bagan saya, dia kata saya lulus. Tapi saya kata kenapa saya tak jadi takmir? Tak marah tuan-tuan. Sebab dia kata penuh. Dia kata tunggulah 6 bulan, kok ada yang mati ke apakah. Oh, takkan saya nak doa mati kalau seorang guru takmir di Bagan Serai. Kalau 6 bulan tak ada yang mati ataupun pindah,
maka batal, saya kena minta lain. Soalan dia tu, seorang pegawai JAKIM, dia tanya soalan tu, waladdallin, boleh tak baca tak cukup 6? Saya kata mesti 6, sebab ni tajwid, mesti 6. Tapi batal semayang. Nak tanya batal semayang, tak batal. Tak batal. Tuan-tuan baca 2 ke 4 ke, berdosa? Tak berdosa. Ni saya kena beritahu kat tuan-tuan. Tuan-tuan kena jelas. Tajwid bila dia kata wajib tu, wajib dari segi hukum tajwid, bukan wajib dari segi syarak. Faham? Boleh tu? Wajib dari segi hukum tajwid. Tapi kan tuan-tuan tanya ustaz tajwid, kadang-kadang sebahagian kata, "Oh, wajib. Saya mula-mula saya bincang dengan Ustaz Tahiri kan. Saya kata kat Ustaz Tahiri, "Ustaz cek balik Ustaz. Cek balik dalam kitab. Dengung. Wajib ke dengung?" Tak. Sunat. Bukan wajib. Saya minta Ustaz Tahiri cek balik, dan Ustaz Tahiri cek balik, ya. Betul. Dengung ke, panjangnya 6, 4, 5, benda tu bukan wajib dari segi hukum yang kalau tuan-tuan tak baca, tuan-tuan berdosa. Bukan. Wajib dari segi hukum tajwid. Kalau tak ikut macam tu, tuan-tuan menyalahi hukum tajwid. Macam saya sebut kat tuan-tuan, di sini esok ada program, tuan-tuan diwajibkan memakai baju sekian dan sekian. Wajib berdosa ke kalau tak pakai? Tak wajib, undang-undang surau ni lah. Faham tak? Undang tajwid. Kalau orang baca waladdallin, macam kita lepas semayang, kita baca kan waladdallin, 6 ke? Ramai tak 6? Betul tak? Kan lepas semayang kita berzikir, kita waladdallin. Adakah tuan-tuan itu cukup 6 juga? Waladdallin. Tak. Kenapa tak? Pasal makna tu dah capai. Jangan lari makna dia saja. Tuan-tuan, itu point dia. Tapi tuan-tuan kalau tanya sebahagian ustaz yang mengajar tajwid, kalau dia tak cek balik, dia akan kata wajib, dia kata dosa. Padahal bukan, tuan-tuan. Bukan. Dia dari segi hukum saja. Malah tak batal pun. Tak batal semayang pun. Sebab tu kalau orang baca waladdallin 2 harakat, sah, tak ada masalah. Tapi kalau orang mengaji tajwid dengar, silap lah ni. Betul silap lah dari segi tajwid. Tapi semayang sah. Berdosa tak? Tak berdosa. Tapi kurang pahala. Pasal apa? Sunat baca 6. Faham tak? Jangan tukar huruf panjang pendek. Panjang pendek ni maksud saya yang 2 tu. Yang 2 harakat mat asli tu. Sebab bila tuan-tuan pendekkan, dia hilang huruf. Contoh alhamdulillahirabbil alamin, ada ain alif kan? Tuan-tuan baca alamin, hilang alif. Betul tak? Itu tak boleh. Jangan, kalau yang 2 harakat punya jangan tinggal. Buang alif waw ya mat asli, boleh batal sembahyang, kecuali tempat-tempat tertentu. Maliki yaumiddin, itu ada qiraat yang baca. Boleh lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Batal sembahyang. Kenapa? Bila sebut alamin, kita dah buang ya. Pasal dekat ada ya. Ya nun tu. Tu kena panjang 2 harakat sekurang-kurangnya. Alamin. Ada ya di situ. Tuan-tuan faham tak? Jadi makna dia tuan-tuan, kalau lepas ni kalau orang semayang tak cukup, dia baca tak cukup lah waladdallin 6, semayang dia sah. Boleh, tapi kurang. Ustaz Tuhri sebut, kalau orang mengaji tajwid kata dia macam tak faham tajwid lah. Dia tak faham tajwid. Sebenarnya kalau tuan-tuan mengaji betul-betul dalam, kita tengok betul-betul dalam baca Fatihah ni, banyak ruang yang ulama beri kekosongan selagi mana ada qiraat. Ada orang baca ihdinas, sad dia baca sin, sah. Boleh buka dalam kitab fiqh. Dalam kitab Qaulul Tam ada sebut. Kitab yang tebal sikit. Sebab apa? Kerana ada qiraatnya baca macam tu. Ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan jangan baca pula. Kita boleh sebut sad lah. Ada yang pakai zai. Ihdinas zira. Sah. Tapi tuan-tuan jangan buat. Ni saya cerita kalau ada orang sebut. Tapi yang banyak silap zal lah. Siratal ladzi, tak boleh tukar siratal lazi. Lazi zal, zai. Dia zal. Itu memang semua qiraat sebut zal. Siratal ladzi. Boleh lah. Jadi bab tajwid ni sebenarnya untuk yang 5, 6, 4, 5, 6 tu, yang tu sebenarnya warna-warna dia. Sebagai ulama sebut sunat. Boleh lah. Nama saja. Mat wajib muttasil. Betul tak? Mat kalimi, harfi musaqqal, mukhaffaf, macam lah. Baik tuan-tuan. Dan tuan-tuan lagi satu bab tajwid ni, bacaan yang paling betul adalah bacaan Syekh Arab. Biasa dengar Syekh Arab baca macam tu saja. Masjid Bukit Putih panggil kan,
banyak Ustaz Tohri baca. Dia bukan yang teruk-teruk. Tahu teruk-teruk? Ihdinas sirat, bukan. Betul, saya beritahu. Kalau menyentuh orang Arab dengar, pingsan orang Arab. Sungguh saya beritahu tuan-tuan. Memang bukan begitu bacaan dia. Tuan-tuan tengok Syekh Masyari, Ghamidi, mereka bacaan Quran yang terbaik. Dia bukan begitu. Kalau bacaan Quran dan mulut pun tak bergerak, buka sangat. Saya ingat lagi Ustaz Tohri tengok banyak orang Melayu baca apa? Fatihah dia bagi apa? Nak ke tepi kan? Waladdal, lidah ke tepi. Ada ustaz-ustaz mengajak lidah keluar ke tepi, bagi nak bagi betul itu. Ustaz Tohri kata apa? Kalau lidah keluar ke tepi ni haruf mayit, dia kata. Ustaz Tohri tu hebat tuan, tajwid memang hebat lah. Dia hafal Quran 2 kali, hafal dengan tulis tuan-tuan lah. Ni Morocco dia hafal tulis. Di Malaysia kita tak amalkan. Di Morocco begitu. Malah kalau masuk pertandingan hafal Quran, biasanya Morocco juara dunia. Memang hebat. Ustaz Tohri 2 kali. Quran dia tulis tangan dia dan dia hafal. Dia hafal dan dia boleh tulis. Dia kata kat saya, kalau surah nak enam tak waladdallin, macam orang Melayu buat kan, waladdallin, dia tak perlu sampai macam tu. Lidah kita ni ke tepi saja, sama ada kiri ke kanan. Maksud dia daripada dha tu nak masuk ke makhraj lam, dia tergelincir sikit. Dulu kan ada orang nak bagi nampak, sebenarnya Tok Guru nak bagi nampak, bagi terkeluar. Ustaz Tohri dia akan kata apa? Haruf mayyit, itu kambing mati, dia kata. Kambing mati memang lidah terkeluar. Saya terkejut, haruf mayyit apa dia? Nah. Sebab tu dia biasa-biasa aja tuan-tuan, bukan dia tekan-tekan macam tu. Macam Bukit Butuh panggil Syaharat Imam Mekah lu kan dia bagi. Ada apa Pak Cik Azmi ada bagi. Tengok ada baca. Ada teruk-teruk tak? Ya kana abudu wa ya kana nasta'in. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Tak macam tu. Itu yang Ustaz Tohri kata, ada ustaz mengajak kat mana? Dia mengajak tajwid ke apa di belah Kedah. Dia punya makhraj dia nak tekan tu sampai salah. Dia baca macam mana? Dia baca Al-Fatihah tuan. Ustaz Tohri pun pelik tuan-tuan, bacaan dia silap. Saya lupa, tapi dalam Fatihah lah. Dia baca silap itu saya ingat. Makhraj apa tau. Rupanya dia baca Quran ni senang saja, mudah saja. Tapi kena mengaji tuan-tuan. Jangan tak mengaji pula. Kenapa kita jadi susah? Sebab Tok Guru dulu dia nak ajak supaya nampak makhraj tu. Jadi kita pun terikut-ikut tuan-tuan. Ghairil. Ustaz tu nak tekan makhraj ghain tu. Ghairil. Macam tu dia tekan. Macam tu. Tu dia tak mau, takut lari makhraj tu. Ghairil. Dia tak boleh macam tu sebab ya bukan huruf tebal. Ghairil. Nampak? Mudah aja. Ghairil. Dia ghairil maghdu. Dengar pelik lah. Tapi tak salah. Tapi dari segi sifat tu. Ada yang tak tebal, kita tebal. Ada yang tak nipis, kita pergi nipis. Boleh lah. Jadilah sami Allahu liman hamidah. Betul lah tu. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sami Allahu liman hamidah. Salah. Tapi salah pun bukanlah salah yang berat. Itu tak kan? Benda sunat hayat. Habis tuan-tuan. Akan datang betul insya Allah saya nak kata ada baca Yasin malam ni ya. Mana Angah Hijam? Anak-anaknya. Ayah dia. Baik. Kata Ustaz Latif mai agak. Ni anak agak. Mai panggil masjid Bukit Putih, masjid tu panggil kat Tok Pancok. Semua panggil. Ustaz Latif no. Tak apa. Okey, tapi Ustaz Latif baca Yasin no. Lepas diri tu. Apa dah? Guru tajwid. Okeylah dah. Kalau tuan ada guru tajwid kemah kemah ni semua tu boleh saya dengar sikit baca Fatihah macam mana? Tapi tuan-tuan kalau ada guru ustaz tajwid yang sebut macam tebal sangat tu, tak apa tuan-tuan, bukanlah sebab itu memang pengajaran di tanah Melayu daripada dulu macam tu. Bila kita jumpa Syaharat baru kita tahu. Macam penekan pada surah kan. Surah salah. Bukan si banyak tekan, bukan si. Tebal, jangan tebal sangat. Dia tebal sikit je pasal daripada bawah.
Maksud tu baca siratal to. Kita to baris di atas apa? Tuan sebut. To baris di atas bukan to. Bukan to. Ta. 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 Ha gitu. Tu yang kita baca dulu siratal tebal kan? Siratal Arab dengar betul tak salah tapi tak kena. Yang betulnya siratal nipis sikit. Tapi tak apa tentang benda kecil je tu. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahmulan matura. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik alhamdulillahi rabbil alamin. Akan datang masalah yang ke-21 tuan-tuan. Masalah yang ke-21.